boleh. Okay, thank you. Alright, so dalam perniagaan online ni, sebenarnya perniagaan yang melibatkan aplikasi ataupun bukan aplikasi sekalian, tak kisahlah konvensional ataupun perniagaan online, kedua-dua mempunyai peranan. Kedua-dua ini adalah merupakan perniagaan yang memerlukan komitmen kewangan yang betul-betul sistematik. Betul-betul sistematik. Dengan kata lain, tak kisahlah you buat online ke, tak online ke, pengurusan kewangan itu amat penting sekali. Cuma bila kita nak menguruskan perniagaan ini, pengurusan kewangan ini merupakan perkara faktor yang paling utama lah, perlu diambil kira. Okay. Kenapa itu perlu kamu melihat? Sebabnya ialah apa yang dalam kita punya perancangan kewangan kita ini, dia melibatkan kos. Okay, dia melibatkan kos. Dan kos ini perlu kita uruskan dengan baik supaya dia tidak menjejaskan kepada kita punya hasil pendapatan yang boleh menyumbangkan kepada keuntungan kepada perniagaan kita. Dengan kata lain, kamu kena tahulah apakah yang kita boleh bezakan antara akaun syarikat dengan akaun personal. So tak kisahlah kamu berniaga apa sekalipun, walaupun kamu tidak mempunyai satu perniagaan yang official ataupun kamu tidak mendaftarkan perniagaan kamu secara online ataupun perniagaan kamu tidak didaftarkan dengan SSM sekalipun, tetap kamu kena tahu bahawa pengurusan kewangan syarikat ini perlulah kita kena asingkan antara personal dengan syarikat. So seperti yang saya cakap pada hari itu, kita kena tahu apakah business entity concept, okay, yang dikatakan personal dengan perniagaan. Okay, personal ni maksudnya apa dia? Personal ni maksudnya semua perkara personal dalam perniagaan kita tidak boleh, orang kata apa, meletakkan apa yang kita dah buat dalam perniagaan itu adalah merupakan tanggungjawab kita personal. Sebab dua-dua ini adalah benda yang berasingan. Apa yang kamu uruskan perniagaan secara personal, apa yang kamu uruskan dalam bentuk perniagaan tadi itu, impact dia ialah kamu tidak boleh digunakan untuk tujuan personal. Itu kita panggil konsep dia. Konsep dia. Contoh yang paling mudah macam inilah. Contohlah sebuah katalah kamu memiliki perniagaan konvensional biasa, contoh kedai runcit katakan, kedai runcit. Okey, dalam kedai runcit tu kita tahu kedai runcit lah, dia menjual barang keperluan harian. Okay. Isu dekat sini ialah sejauh manakah kita menguruskan barangan yang katakan keperluan harian itu untuk kita meniagakan dan ada pada masa sama digunakan untuk tujuan peribadi. Contohnya kita ada beras kan dekat kedai, kita ada macam-macam lah keperluan harian kan. So mungkin kebiasaan kita kalau kita nak mudahkan urusan harian kita di rumah, sebagai seorang pemilik perniagaan tadi itu, contohnya katakanlah kegunaannya untuk tujuan personal, dia ambil dekat dalam kedai tadi itu. Contoh gula, tepung, beras kan, macam-macam lah. Okey, so walaupun kita nampak benda ni simple sikit okay, contohnya hari ni beras dah habis dekat rumah kan, kita berniaga beras dah habis dekat rumah, kita ambil lah beras kilo dekat kedai, lepas tu kita pun masak untuk family, tak kisahlah apa pun, even anak kita sendiri, contoh anak-anak ke siapa ke datang kedai, masuk kedai ambil keropok ke apa ke, barang-barang makanan jajan ni untuk personal katakan. Okey, dari segi orang kata apa, perniagaan itu, benda ini kita kena lihat secara lebih spesifik. Sebab apa kena lebih spesifik? Sebabnya dia melibatkan kos. Kita kena faham. Every single produk yang kita jual dalam kedai runcit tu, semua tu adalah merupakan modal kita. Modal yang kita keluarkan bagi tujuan kita nak menjalankan perniagaan. Dan modal itu perlu kita dapatkan balik. Untuk tujuan kita nak gunakan semula hasil daripada modal tadi itu untuk kita buat the next pusingan, untuk pusingan perniagaan kita. Contohnya kalau kita jual produk, kita dapat untung, daripada untung tadi itu kita nak jadikan sumber pendapatan kita dan
kita nak besarkan perniagaan. Yang modal kita dapat semula tadi tu kita gunakan pula untuk beli, untuk renew balik ataupun untuk menambahkan balik kita punya stok dalam perniagaan. Cuba you bayangkan, contoh macam beras tadi kan, kita ambil hari-hari sekilo, minggu depan 2 hari sekilo, 2 hari pula kita ambil sekilo. Lama kelamaan memang kita kata tak ada isu lah, sebab 2 kilo je banyak mana pun kan, berbanding dengan orang lain beli apa. Tapi isu sekarang ni, sejauh manakah kita uruskan perniagaan tadi tu dengan cara yang betul. Sepatutnya kalau ikut dia punya konsep sebenar, okey, kita akan merekodkan apa yang kita dah ambil dan untuk dijadikan sebagai kos. Kita namakan sebagai ambilan dalam perniagaan. Itu namanya akaun ambilan lah. Kita ambil, katalah kita ambil 2 kilo. 2 kilo tu berapa ringgit? RM4 kata sekilo. Katalah 2 kilo RM8. So hari ni kita ambil RM8 dan benda tu perlu dicatat dan sebagai rujukan. Dan itu adalah merupakan kos-kos yang kita keluarkan. Dan setiap masa, apabila sampai satu masa, 1 bulan, kita akan kena tolak balik lah dengan keuntungan kita dapat, dengan hasil kita dapat, dengan kos-kos tadi tu, termasuklah yang tadi tu. Dan mungkin penggunaan seharian ini dia boleh menjejaskan kita punya perniagaan kalau kita tak kawal dengan baik. Sebab itulah pandangan saya, walaupun persendirian sekalipun, kamu kena ada beza. Itu ialah perniagaan, yang ini ialah untuk keperluan peribadi. Sekurang-kurangnya kamu bayarlah juga sikit harga modal dia. Kalau kata harga modal sekilo beras RM4, katalah harga modal dia katalah RM3.5, you jual dengan harga RM4.5, sekurang-kurang kamu bayarlah RM3.5 tu sebagai modal pusingan. Kalau tidak, itu baru beras, banyak benda lain yang kita akan gunakan. Ini yang saya nak cakap dekat sini ialah sebagai satu simple kepada bentuk entiti perniagaan. Itu paling simple sekali. Itu belum masuk lagi urusan tentang kita punya perniagaan yang kita jalankan seharian kan. Contohnya kan tadi saya sentuh tentang ada perniagaan yang kita buat secara tak berdaftar dengan SSM. Bagaimana? Alah cik, tak daftar, jual nasi lemak je cik. Bukannya daftar pun. Jual nasi lemak sekalipun, kalau kamu tak urus dengan baik, bagaimana kamu nak kembangkan perniagaan tadi tu? Okay? Saya percaya perniagaan yang kita buat secara kecil-kecilan ini kebanyakan mindset peniaga-peniaga ini ialah mereka untuk tujuan sara hidup. Itu beza antara peniaga dengan usahawan. Kita dah belajar dulu kan semasa semester kedua itu, ketiga. Khusus tentang entrepreneurship kan. Apakah membezakan antara usahawan dengan peniaga kecil? Apakah membezakan usahawan dengan peniaga? Peniaga ni ialah mereka yang berniaga hanya semata-mata untuk tujuan sara hidup. Sara hidup ni maksudnya dia nak survive untuk family dia. Okay? Satu lagi side pemikiran usahawan, satu lagi pemikiran dalam perniagaan ialah entrepreneur, usahawan. Ada dua, satu peniaga kecil, satu usahawan. Usahawan ini dia berniaga bukan untuk tujuan sara hidup semata-mata, tetapi untuk tujuan nak mengembangkan perniagaan. So anda berada di mana? Anda berada di sebagai seorang yang berfikir sebagai seorang peniaga, semata-mata berniaga untuk dapatkan keuntungan, pendapatan bagi tujuan survival kehidupan, ataupun anda seorang peniaga, seorang usahawan yang berfikir ke arah untuk mengembangkan perniagaan untuk tujuan pada masa depan. Dan mungkin perniagaan itu membantu pula masyarakat sekeliling. So macam tu, dia ada dua. Dia ada dua pemikiran usahawan ni. Pemikiran di kalangan peniaga-peniaga ni. Adakah anda seorang peniaga biasa saja, peniaga kecil, ataupun anda seorang usahawan. Itulah membezakan usahawan dengan peniaga kecil. Kalau kita masih lagi berfikir sebagai seorang peniaga kecil, itulah cerita dia. Cerita dia ialah kita akan cuba elakkan daripada sebarang risiko, kita cuba elakkan sebarang bentuk kepada masalah perniagaan kita. Kita lebih memfokuskan kepada keuntungan semata-mata, kita fokus kepada pendapatan kita, dan saya pasti perniagaan itu tidak akan ke mana. Dia akan berada di satu tahap dan tidak akan berubah sampai bila. Contohnya kamu berniaga jual
nasi lemak tadi. Okay, kalau kamu fikir, alah cik jual nasi lemak ni untuk tambahkan pendapatan. Okay, fine. So, lepas itulah bila you jual nasi lemak, satu nasi lemak tu harga RM1. Pertama, kos tadi tu kita tak kira sepenuhnya. Okay, tak ambil kira. Yang kedua, apa kita dapat hari itu, itulah kita punya. Itu pemikiran dia. Okay, pemikiran peniaga kecil-kecil ni ialah apabila dia dapat dia keuntungan hasil pada perniagaan hari itu dia punya. Okay, lepas tu, dan saya percaya apa yang dapat itu tadi tu untuk tujuan survival dia, untuk tujuan makan minum dia seharian di rumah, untuk beli beras, bayar anak-anak. Okey, mungkin selebih tu dia akan simpan untuk modal besok pula. Dan benda itu berulang kali, berulang dan sampai bila-bila pun itulah nasi lemak dia dengan dia sampai bila-bila. Ada pula usahawan ni pula bermula dengan nasi lemak. Kan? Dia dapat je nasi lemak, okey, yang ni dia ambil, yang ni disimpan. Yang ni digunakan untuk modal. Okay. Dia dapat lagi, dia ambil untuk diri dia, disimpan untuk modal. Nampak? Dekat situ simple dia kata, dia ambil sikit, disimpan sikit, diguna untuk modal perniagaan. You bayangkanlah, setiap banyak yang disimpan itu akan jadikan sebagai modal perniagaan dia. Disimpan, simpan. Satu masa sikit, okey. Daripada nasi lemak yang diletak kat kedai orang, akhirnya dia dapat memiliki satu kios sendiri untuk dia buat bisnes nasi lemak. Dan satu masa pula, bila modal itu bertambah, keuntungan itu semakin meningkat, hasil semakin meningkat, dan simpanan dia semakin bertambah. Okey, daripada sebuah kios yang kecil, akhirnya dia memiliki satu restoran makanan. Dan dia mempelbagaikan lagi nasi lemak. Dulu nasi lemak bungkus ya, yang telur apa tu saja. Sekarang nasi lemak dia bukan setakat itu saja, bermacam-macam jenis variasi nasi lemak. Nasi lemak rendang, ayam, apa semua kan. Akhirnya dalam tempoh 5 tahun lepas itu, dia adalah merupakan seorang usahawan yang berjaya yang memiliki sebuah restoran nasi lemak yang bertaraf, boleh katakan bukan bertaraf biasa. Mungkin orang kata apa, semua tempat dipasarkan secara online, dia buat marketing lagi dan sebagainya. Dan dia bukan saja mendapat pendapatan untuk dirinya, tapi dia survive untuk pendapatan untuk membantu orang lain. So orang lain pun dapatlah pekerjaan. Okey, itu pemikiran seorang usahawan. Sebab apa? Sebab permulaannya datang daripada sinilah, iaitu salah satu faktor yang dia kira ialah tentang yang saya cerita tadi, tentang yang dinamakan sebagai business entity concept. Dia dapat membezakan perniagaan dengan diri dia. So, kalau anda menjadi seorang usahawan, benda ni anda kena cari. Okay, ramai peniaga kita gagal. Gagal sebab apa? Sebab yang ni lah. Okay, dapat pinjaman loan, kereta, dapat pinjaman daripada kerajaan. Okay, bukan pinjaman daripada kerajaan. Kerajaan bagi grant, mungkin bernilai beberapa puluh ribu. Dapat pinjaman daripada pihak bank. Okay, perkara pertama yang dia buat ialah dia beli aset peribadi dulu. Contoh dia beli kereta. Contoh macam tu. Okey, apa lagi dia buat? Dia buat benda-benda yang tak sepatut dalam perniagaan. Sepatutnya duit itu yang diterima tadi tu, dia laburkan dulu untuk perniagaan dia. Dia fokus dulu. Dan dia kena tahu apakah sepatut dia buat dalam perniagaan dengan duit dia dapat tadi tu untuk tujuan perniagaan dahulu. Sebab keuntungan hasil daripada perniagaan itu bukan hak milik dia. Itu adalah merupakan titik peluh dia yang diberikan dalam bentuk upah ataupun dalam bentuk gaji. Contohnya katalah saya buka satu perniagaan. Saya buka spa kereta, cuci kereta katakan. Okey, satu hari saya dapat lebih kurang 500 sehari. Okey, 500 tu bukan duit saya tau. 500 adalah duit syarikat. Saya dibayar gaji. Mungkin gaji saya permulaan sebagai seorang pemilik syarikat itu sehari mungkin 50-60. Terpaksa. Sebab kita baru mula daripada bawah. Selebih itu adalah merupakan kos-kos yang perlu ditangguhkan dan di akhir nanti ialah kita punya kos simpanan untuk tujuan kita nak mengembangkan perniagaan. Lusa nak kena beli bahan apa, sabun apa semua. Sebab macam tu, benda tu berlaku setiap hari. Kan kalau kita ada 3 orang bekerja, setiap orang akan dapat upah RM30, kita mungkin 50. So, katalah semua sekali 60, kata 110 tu gaji sehari. Okey, selebihnya tu kos kita
gunakan untuk modal pusingan, untuk membeli bahan mentah. Selebih itu untuk kita simpan bagi tujuan, untuk simpanan, untuk kembangkan perniagaan. Kan? Bukan untuk tujuan sempit, kesempitan tak. Tujuan untuk kembangkan perniagaan. Okay? So lama kelamaan, selepas satu tempoh, mungkin kita punya pendapatan kendaraan tadi itu semakin bertambah. Kita punya bisnes cuci kereta tu orang nak kenal apa semua semakin bertambah, dan akhirnya kita punya pendapatan hasil pun semakin meningkat, dan gaji kita pun mungkin akan bertambah setiap masa. Itu bagi jadi usahawan, gaji bertambah setiap masa. Kalau kerja kerajaan saya, kerja swasta, kami punya gaji bertambah setiap tahun. Tahun naik, baru naik sikit. Adalah 5-60 naik macam tu. Okay? Dapatlah bonus kalau dapat kerja bagus. Tapi kalau buat bisnes sendiri ni, kamu boleh naikkan gaji bila-bila masa. Mengikut kamu punya kemampuan perniagaan. Nampak? Bila beza nampak tak? Bila sebut tentang gaji. Walaupun you punya bisnes tu bisnes sendiri, tetap you kena bayar gaji. Di hujung tahun ni barulah kamu kena kira berapa keuntungan, baru kamu dapat dividen hasil daripada pelaburan tadi tu. Okay? So, ingat, kita dengan perniagaan dua entiti yang berbeza. Kalau mindset kita dalam awal kita dah macam tu dalam perniagaan, tak kisahlah online ke tak online, insya-Allah perniagaan kamu tu ada kemajuan dia. Ada kemajuan. Sebab saya pun pernah bersama dengan usahawan yang terlibat dalam perniagaan. Saya tahu ada usahawan yang berfikir macam tu, ada usahawan yang berfikir macam ni. Dan kita sendiri pun kalau kita terlibat dalam perniagaan pun kita nampak impak yang besar kat situ. Okey? So penting kat sini kita kena tahu tentang business entity konsep tadi tu. Okey, seterusnya kita tengok tentang pula apakah jenis-jenis account bank. Kalau kamu nak buat bisnes ni, kita kena tahu apa jenis-jenis account bank. Pertama, fixed deposit, saving account, current account. Fixed deposit ni ialah bermaksud kita membuat simpanan secara tetap yang mana kita akan dapat dia punya hasil daripada pelaburan tadi tu. You nak berapa bulan? 3 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, bergantung kepada apa yang ditawarkan oleh pihak bank. Okey, fixed deposit. Okey. Ada satu lagi ialah membentuk saving account, iaitu akaun simpanan biasa. Yang mana kita simpan duit kita. Macam kamu sekarang ni, kamu punya akaun dekat Bank Islam kan. Kalau kamu ada PTPTN sekarang ni ataupun mana-mana beasiswa ataupun daripada mana-mana bentuk dana pendidikan, di akaun kamu keluarkan duit tu guna ATM machine tu, itulah namanya saving account. Satu lagi ialah current account, akaun semasa. Akaun semasa ni selalunya digunakan untuk tujuan perniagaan. Kalau dulunya banyak juga orang-orang yang gunakan saving current account ni untuk tujuan peribadi. Ada nama cek persendirian. Sekarang dah tak ada lagi lah. Dah tak nampak lah cek persendirian. Dulu banyak cek ni. Maksudnya kita buat cek sendiri. Sekarang boleh lagi, boleh. Kalau you nak ada cek sendiri, boleh. Tapi sekarang teknologi dah semakin banyak digunakan. Contohnya kita ada apps. You tak perlu lagi gunakan cek lah. You boleh transfer duit dan sebagainya. Cuma cek ni kelebihan dia boleh bayar dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Katalah kalau kamu kata, okey, duit kamu tak ada, tapi kamu jangkakan duit yang akan ada dalam tempoh minggu depan, kamu boleh isukan cek awal. Itu mungkin sekarang dah menjadi satu benda yang agak dikawal dengan baik oleh pihak bank lah, untuk mengelak daripada cek dikategorikan sebagai cek tenggelam. So akaun semasa ni banyakkan untuk tujuan perniagaan. Banyakkan untuk tujuan perniagaan sebab dia ada kemudahan-kemudahan yang relate dengan perniagaan. Okey. Seterusnya kita kata kat sini apakah persamaan di antara current and saving account? Selalunya kita akan fokus kepada dua ni lah, persamaan antara current dan juga saving account. Okey, kalau current antaranya ialah over the counter transaction. Okey, over the counter transaction. Jadi biasa memang benda selalu berlaku. Benda ini apa yang berlaku ini, transaksi ini selalunya berlaku juga kepada kepada kedua-dua jenis bentuk akaun ni, tak kisahlah current ataupun saving account. Okey, maksudnya ada berlakunya transaction, counter transaction. Okey, benda ni memang sama. Cuma membezakan tadi tu, saving account ni dia terhad untuk tujuan simpanan saja dan dikeluarkan. Tapi current account ni dia lebih banyak kegunaan lain selain daripada untuk tujuan kita masukkan duit, keluarkan duit, tetapi kita juga boleh gunakan juga untuk tujuan
aktiviti-aktiviti yang lebih baik. Contohnya kalau dululah kalau saya tahu tentang current account ni, dia lebih macam kita boleh buat overdraft dengan bank kan, untuk dapatkan macam satu dana sikit dari bank. Tapi sekarang saving account pun dah ada sikit. Okey. Cuma kelebihan dekat current account ni, itulah saya katakan tadi, antaranya kelebihan dekat cek. Kita boleh dapatkan cek. Okey, interbank gyro transfer. Yes. Dekat saving account pun boleh, dekat current account pun boleh. You nak membuat transfer gunakan interbank. Sama je macam kita buat. Okay, automatic teller machine using a card. Okay, fine. Dulu mungkin tak ada bagi current. Sekarang ni nampak dah teknologi tu dah, kedua ini dah hampir sama. Dia dua mempunyai kemudahan ATM. Dan satu lagi adalah internet banking for bill payment. So, dekat current pun boleh, dekat saving pun boleh buat. Dia punya urusan perbankan secara online. Okay. Apa yang membezakan antara current dan saving account yang sekarang ni? Kenapa orang suka pergi ke current account untuk perniagaan berbanding saving account? Kita boleh gunakan saving account untuk perniagaan, tetapi ada terhad dia. Sebab apa? Sebabnya dekat current account kita boleh buat overdraft facility. Overdraft ni saya cakap tadi tu. Overdraft ni maksudnya kita boleh macam issue kita punya duit dulu. Kita boleh, bank boleh bantu kita untuk bagi apa nama, nanti dia akan deduct baliklah ataupun dia akan potong semula dekat dalam akaun semasa kita. Okey, kalau kita memiliki akaun semasa. Tapi nak buka akaun semasa ni sebenarnya bukan satu perkara yang mudah. You kena buka dengan deposit dia. Tinggi berbanding dengan simpanan. Simpanan RM10 je. Tapi kalau nak buka ada setengah bank mungkin lebih sikit lah. Tapi kalau nak buka current account ni, you kena spend mungkin RM500, ada setengah bank mungkin RM1,000. Bergantung komitmen masing-masing. Okey. Satu lagi lah interest earned. Interest earned pun berbeza antara current dan saving account. Yang paling tinggi ni ialah current. Checks facilities. Yes, ini saya katakan tadi current account menawarkan checks. Kalau saving account ni dulu ada. Sekarang ni saya tak tahu ada ke tidak. Dulu memang ada check. Dulu current saving account memang kita boleh issue check. Cek macam peribadi kita buat. Tapi tak tahulah setengah-setengah bank sekarang ni ada lagi ke tidak. Saya pun dah lama tak berurusan tentang cek-cek ni. Okay, tapi yang saya tahu dekat pasti yang saya tahu, cek ni hanya provide untuk current account saja. Cek ni lah sekeping kertas lah. Macam kertas tu. Okay. Dekat situ kita boleh tulis berapa nilai yang kita nak bayar pada mereka dengan bagi cek tu. Katalah. Okay, tak perlu kita bagi duit, kita bagi cek je. Nanti dia akan ambil cek tu, keluarkan duit kita dekat account. Tu namanya current account. Dan satu lagi ialah fees charges. Fees charge. Fees charge. Selain dia tu, fees charge. Dia ada fees, yuran yang dikenakan. Okay, current account is fees charge. Tapi boleh saya katakan current account ni memang sesuai untuk tujuan perniagaan. Okay, sebab dia lebih fleksibel, banyak kemudahan yang disediakan oleh bank, dan berbanding kita gunakan saving account. Sebab apa? Sebab sekarang account ni untuk long term business lah bagi perniagaan yang siapa terlibat dengan perniagaan yang berdaftar. Okay? Memang memerlukan current account. Okay, ini contoh saving account and current account fees in Malaysia. Contohnya kalau current account selalunya maintenance dalam RM10 saja. Up to RM10. Lepas tu ATM withdraw from the other bank. Okay, Virgin Maps dan sebagainya. You boleh keluar daripada RM8, RM12 is not within network. Okay. ATM or bank card replacement up to RM12 and checks. Jadi dia macam satu cost lah ditawarkan. Okay, saving account dia tak ada maintenance, tapi kita boleh keluarkan melalui ATM, dia ada charge lah. Tak saya sekarang tak pasti ada tak lagi charge ni. Okay. Dan juga dia punya, ni sama juga, ATM and bank card replacement dan juga cek. Tapi cek dia tak ada. Tapi saya rasa sekarang ni dah tak ada cek lah sekarang ni untuk saving account. Dulu ia ada. Dulu. Tapi sekarang ni dah tak ada dah cek-cek. Untuk akaun pribadi ataupun saving account. Okey, itu contoh yang saya boleh cerita lagi lah tentang apakah dinamakan sebagai dinamakan sebagai saving account dengan current account daripada segi persamaan dan perbezaan dia.
dan juga yuran yang terlibat dalam kedua jenis bentuk bank current account ataupun saving account. Okey, satu lagi lah sumber sumber perniagaan, sumber kewangan untuk perniagaan, source of business financing. So dia ada dua lah, satu dalam bentuk debt, satu dalam bentuk equity. Okey, debt ni biasanya dalam bentuk term loan, kita buat loan, kita buat leasing, kita buat hire purchase, sewa beli kan, overdraft and credit card. Overdraft tadi dengan bank lah, dengan bank yang kita ada check, siapa yang ada current account boleh buat overdraft. Overdraft ni bank boleh bagi duit dulu lah, nanti dia akan deduct balik dalam kita punya account semasa. Lepas tu credit card, credit card, lepas tu revolving the facility dan juga factoring. Okey, so inilah sumber-sumber bagi tujuan kita nak buat debt lah, atau hutang. Ada juga dalam bentuk equity, equity ni dalam bentuk kita panggil pegangan ataupun milikkan, iaitu dengan cara personal, daripada sumber personal, ataupun daripada family, sumber family, ataupun daripada capital venture, daripada orang yang datang untuk memberi kita modal. Okay, dia event kita punya perniagaan, dia venture kita punya perniagaan. Angel investor, angel investor ni ialah kita panggil pelabur-pelabur yang ada, orang kata apa, ada macam-macam contoh kat Malaysia ni, tak salah saya, macam setengah-setengah agensi-agensi atau macam badan-badan tertentu yang mempunyai dana yang banyak, diinvest kita punya perniagaan, macam tu. Okay, equity crowdfunding, itu di antara beberapa jenis milik kan yang boleh menawarkan, yang kita boleh dapat dengan cara kita dapat modal sendiri, keluarga, ataupun melalui pelaburan-pelaburan daripada pihak luar. Okey, sumber kepada kewangan bagi perniagaan kita. You nak buat hutang, you pergilah dekat bank, you buat loan, you buat leasing, you buat hire purchase, macam kenderaan ni, hire purchase kan, lain-lain daripada credit card, revolving facility ataupun factoring. Okey, itu sebagai knowledge saja tentang sumber dalam kewangan untuk perniagaan. Okey, satu lagi yang saya nak share ialah marketing cost, kos pemasaran. Apa itu kos pemasaran? Okey, marketing cost ni ialah kos yang terlibat di dalam perniagaan. Memang ada. Siapa kata tak ada dalam kos pemasaran? Ada. Cuma kita kena tahu apakah yang berlaku kepada kos ini melihat kepada jenis bentuk perniagaan yang sedang berkembang. Contohnya, kalau new company yang baru nak up ni, ataupun baru-baru nak berkembang ni, dia punya kos marketingnya 12 hingga 20%. You kena spend untuk perniagaan. Okey, ini bagi company baru. Kalau company yang dah matang, dah lama, dia punya kos dia pun semakin menurun sebab nama dah ada, dia cuma nak sentiasa diingatkan selalu, nak di-reviewkan selalu, di-refreshkan balik. So kos dia semakin menurun. Tapi macam new company ni, dia start from zero. Orang tak kenal, dia terpaksa invent, dia terpaksa buat sesuatu yang menarik dengan cara dia memperkenalkan macam-macam idea perniagaan dia, promosi tadi tu, dan dengan dia terpaksa melaburkan banyak kos tadi tu untuk tujuan orang mengenali perniagaan dia, dan melibat kos yang besar lah, 12 hingga 20%. So inilah dua keadaan dalam marketing cost. Contohnya macam ni, how to calculate the budget needed for marketing. Assume the earning of previous year was the 500,000 and budget allocate for marketing is 7%. You bayangkanlah kita ada lebih kurang dalam 500,000, yang kita belanjakan, kita earn untuk tahun yang lepas. Lepas tu mungkin kita akan tahu ini kos yang terlibat, and the budget allocate for marketing is 7%. Daripada 500,000 kita tak budget 7% itulah kos pemasaran. So 500,000 darat dengan 7%, lebih kurang dalam 35%. So 35% yang kita bagi dengan 12 bulan. So budget untuk marketing sekurang-kurangnya 2,916 setiap bulan yang kita laburkan setiap bulan untuk tujuan kita nak mengembangkan perniagaan kita setiap masa. Kos apa ni? Kos pemasaran ni.
Kos pemasaran ni ada bermacam-macam jenis. Kos pemasaran ni contohnya kos periklanan. Periklanan kita nak iklan kat mana? Dekat televisyen, dekat radio. Lagi besar kos dia berbanding kita buat dekat media sosial. Media sosial tak besar mana pun. Okey. Kalau dekat televisyen tu nak masuk tak sampai 1 minit pun dah habis dekat 50-60 ribu. You nak spend 2 ribu saja. So gunalah media sosial. Lepas tu kalau kita tengok sekarang ni banyak peniaga-peniaga sekarang ni dah tak nak elakkan dekat platform televisyen. Televisyen ni hanya company besar yang masuk. Macam company kecil, macam usaha kecil-kecil yang up ni pergi ke media sosial sebab kos tu lebih murah. Itu segi kos iklan. Kos melibatkan dalam bentuk kita panggil macam operasi kos tadi tu, segi pemasaran. Okay? Contoh kita nak buat pemasaran segi apa? Pergi buat promosi, travelling, kos melibatkan travelling, pergi ke jumpa klien, apa semua. Kos macam-macam yang melibatkan kepada kos-kos yang kita dah keluarkan untuk tujuan untuk mendapatkan crowd yang banyak, yang terpaksa kita invent. Dan setengah orang dihabiskan dengan buat poster, buat streamer, buat banner. Tapi kos tu mungkin besar. Kalau kita pergi ke social media, lebih rendah kos tadi tu. So you imagine, so how to reduce your cost, you kena pandai menggunakan kesempatan yang ada. Sebab itulah kita galakkan, jangan sesekali terlupa menggunakan social media untuk tujuan kos menjalankan periklanan secara online. Sebab di situ kamu akan mengurangkan banyak kos-kos yang terlibat. Dan dia lebih baik dan lebih bersifat targeting. Berbanding kita menghabiskan berpuluh-puluh poster, berpuluh-puluh flyer, berbanyak keping banner yang kita sharekan, tetapi tidak ramai orang yang membaca, orang yang melihat dan data tidak dapat. Kalau kita akan menggunakan media sosial, contohnya Facebook, IG dan sebagainya, bila kita membuat pemasaran secara online dan kita akan dapat banyak follower, like dan sebagainya, pada masa yang sama data itu disimpan dengan baik dan kita tahu siapakah yang like kita punya. Kita tahu siapakah yang masuk kita punya page. Datang dari mana pun tahu. Laki ke wanita pun tahu. Umur berapa pun dah tahu. Dah tahu dah sebab data itu disimpan sebaik-baiknya dalam media sosial sebabkan memang ada data yang dikumpul. Sebab siapa yang nak masuk social media ni dia kena register kan. Contoh macam Facebook, you kena register, IG you kena register. So bila you register, information itu dah ada. So bila orang masuk kita punya Facebook, orang like, orang meninggal jejak maklumat ke kita. Iaitu maklumat tentang apa? Demografi, psikografi dan sebagainya. Contohnya, aku punya page ni yang like banyakkan orang-orang Perlis, orang Kedah. Dia dapat data lah. Sebab apa? Sebab dia tahu page-page ini datang pada mana. Umur yang muda-muda, umur pun dapat tahu. Lelaki, wanita pun dapat tahu. Ini satu data yang menarik. InsyaAllah nanti saya akan share dalam kita punya topik media sosial. Bagaimana kita nak membina struktur perniagaan yang kukuh melalui asas kewangan yang jelas. Sebab tu kita ada satu istilah namanya CAPEX. CAPEX, COP, OPEX. Apa itu CAPEX, apa itu COG, apa itu OPEX. Ini term-term yang mudah lah. Dalam perniagaan online ini term-term yang mudah. CAPEX ni bermaksud ialah modal permulaan, working capital. Capital expenditure ataupun CAPEX ni bermaksud CAPEX ni ialah capital expenditure. Modal permulaan, modal yang kita belanjakan. Modal permulaan CAPEX ni datang daripada dua. Satu daripada skop atau satu lagi daripada OPEX. COG ni bermaksud ialah kos berkait secara langsung dengan produk. Kos direct, kos kepada produk. COG ni bermaksud cost of goods. COG itulah cost of goods. Good, GODS. Bermaksud kos barang yang kita buat, kita dapat secara langsung. Apa dia? Mulai bahan mentah dan juga kos penghantaran. Antara inilah kos bahan dengan kos penghantaran. Satu lagi ialah yang dinamakan OPEX. OPEX ni adalah kos operasi.
operation expenditure. Operation expenditure ataupun OPEX. OPEX ni ialah kos operasi bulanan, kos logistik dan kos promosi. Ini maksud saya kos ni kos yang tak relate dengan barang, tapi dia relate kepada tujuan untuk barang tadi tu dipasarkan atau tujuan apa. Contohnya macam katakan kos skok ni, cost of good ni ialah kos bahan. Katalah anda ada nasi lemak kan, anda ada nasi lemak, apa kos bahan nasi lemak? Contohnya beras, santan, santan, daun kelapa, itu kos. Ikan bilis, sambal, cili apa semua tu kan, bawang, itu adalah minyak, itu adalah bukan cost of good. Termasuklah kos penghantaran bahan mentah tadi tu. Okay, contoh kalau kita beli kita beli daun pisang. Daun pisang tadi tu kos penghantaran daun pisang sekali dengan pisang tadi tu. Sekali dengan daun pisang tadi tu. Itu kos. Kos yang barang sampai kepada kita. Okey, terlibat. Ataupun kita pergi beli benda tu. Betul melibatkan kos. Kita pergi beli benda-benda macam tu. Okey. Contoh kamu nak pergi beli beras. Kos pergi beli beras, kos pergi beli bahan mentah dan sebagainya. So, cost of good ni ataupun cost ni, ini masuk kos yang terlibat secara langsung dengan produk kita. Produk kita sahaja. Okey, satu lagi ialah OPEX ataupun OPEX ni adalah operation expenditure ataupun kos yang melibatkan operasi. Apa dia? Kos operasi kita mungkin gunakan kenderaan, okey, kos minyak. Okay, kita buat penghantaran kita punya nasi lemak. Bila nasi lemak dah siap, kita nak hantar kan? Nasi lemak dah siap nak hantar. Kos minyak kita hantar dia pergi dekat, katalah kamu duduk satu taman, kamu ada 5 lokasi untuk hantar nasi lemak kamu ni. Lokasi A, lokasi B, semua tu kos minyak kan. Walaupun kamu naik motor hantar, kos minyak motor tu dikira. Itulah kos operasi bulanan dia, antara dia kos minyak. Kos logistik. Mungkin tempat kamu hantar tu, tempat kamu jual tadi tu, kamu gunakan kios. Kamu ada kios. Bayar bulanan kios tu sehari mungkin RM10. Sebulan mungkin RM300. Itu adalah bukan kos logistik yang kamu kena tanggung. Okay? Untuk kamu nak jual nasi lemak tadi tu. Satu lagi kos operasi. Buat chop. Ada sekarang nasi lemak ada chop kan. Chop dekat nasi lemak tu. Ada pula nasi lemak tadi tu pula kamu buat dalam bentuk paste kan. Kamu gunakan SBX, okay? Buat iklan, itu kos promosi. Ada yang buat banner untuk letakkan di mana-mana lokasi, itu kos operasi. Kos tadi itu tak ada kaitan dengan produk, tak ada kaitan secara direct dengan produk kan, ataupun barang kita jual. Tapi untuk membantu perniagaan tadi itu, untuk beroperasi, kos ini dah dinamakan sebagai OPEX. So ada 2 kos yang terlibat, yang kamu kena tahu. Satu kos melibatkan direct dengan barang mentah produk tadi itu. Satu lagi yang melibatkan kepada aktiviti memasarkan produk, menjalankan perniagaan produk itu. So, ada 2. Okey. Objektifnya untuk kena pasti kos keseluruhan untuk menampung perniagaan sehingga menghasilkan keuntungan. Langkah inilah kamu sebagai seorang usahawan kena cek balik. Jangan ingat, cek saya jual nasi lemak. Harga RM1, RM1. Untung apa? Banyak cek, 80 sen. Sekarang 80 sen. Alah cik, 20 sen tu saya hanya keluarkan modal untuk nasi lemak je. Jangan. Cek balik. Nasi lemak tu ada berapa banyak kos yang kamu kena laburkan. Antaranya kos minyak, kos santan, kos beras. Nak buat sambal tu dia ada bawang dia, cili dia. Lepas tu kamu punya daun pisang apa semua tu. Kira tak? Cik tak kira lagi. Daun pisang beli ke ambil kat rumah? Beli cik, dia kena pergi beli satu papan tu mungkin harga dia dalam RM10. Okey, kira lah. Baru kamu tahu kos sebenar dia sebenar. Okey. Nasi lemak ni hantar mana? Hantar pergi ke 5 tempat cik, dekat pasar, dekat kedai makan, dekat kedai yang jual kuih-kuih. Naik apa? Yang kaki ke? Tak cik, naik motor, naik kereta. Minyak ada tak? Pakai minyak cik. Minyak kereta, minyak motor tu kena kira lah tu. Kos lah tu pun. Sebab kamu dah keluarkan kos lah. Okay? Fine. Ada buat apa-apa marketing tak? Ada cik. Saya buat marketing, buat poster sikit lah letak dekat
setiap kedai-kedai makan tu jual nasi lemak saya. Ataupun saya ada buat SBS, saya ada buat sikit iklan kat SBS, saya bayar dekat SB, dekat SBS. Berapa? Saya bukan dalam RM50 sebulan. So tu pun kos juga. So masukkan siap. So kena identify supaya kamu akan dapat satu exact figures tentang kos kamu, dan kamu tahu berapa banyak kos yang kamu laburkan. Di situ kamu tahu berapakah keuntungan yang kamu akan dapat. Rugi atau untung. Di situ. Dan di situ kita boleh kontrol kita punya perniagaan tadi itu supaya tak rugi dan tidak dapat keuntungan yang banyak. Bila kita tahu kos apakah yang terlibat. So, memahami margin yang sebenar. So, secara asasnya, harga retail, harga jualan, bila kita letakkan satu harga dalam kita punya produk kita kena tahulah kos-kos tadi tu. Yang saya cakap tadi tu. Kos kepada barang, kos kepada operasi, commission dan juga margin. Okay? Akhirnya kita tahu berapakah harga sebenar yang kita tawarkan. Okay? Alright, contoh macam tadi lah saya cakap bahan mentahan, jenis commission dan sebagainya. So, katalah kamu ada jual nasi lemak tu dekat kedai. Kedai tadi tu akan ambil cas berapa? Katalah satu nasi lemak dia ambil cas katalah 20 sen. Kamu kena ingatlah 20 sen tu kamu tak dapat. Dah 20 sen dah kena ambil. Okey. Kos kamu berapa? Kos kamu semua 50 sen. Campur dengan 20 sen 70 sen. So kamu akan dapat 30 sen sebab kamu jual dengan harga RM1. So letak harga berapa pula? Letak harga RM1. So kena tahulah RM1 tu mai pada mana. Cik, saya nak jual nasi lemak, harga dia 50 sen ya cik. Hai, murah gila tu. Cuba cek betul. Cik 80 sen cik kos semua kali. Takkan nak jual 50 sen kot? Tak boleh lah. So kena up lagi lah sekurang-kurangnya RM1. Kamu untung 20 sen satu nasi lemak. So, benda-benda macam inilah yang kita kadang gagal dalam menentukan harga. Nak letakkan harga ni satu benda yang memerlukan banyak maklumat. So, asas kat sini ialah tengok kos produk tu berapa secara langsung, tengok kos operasi terlibat, berapa banyak komisen kita nak bagi pada orang itu, dan kita up margin. Margin ni kita punya tau. Margin ni kita punya, kita up margin. Kira semua kali 60 sen. Tak apalah, aku up. Pergi ke RM1. So margin kat 40 itu margin kita lah. Kita punya hasil kita dapat. Okay, ini kita kena ambil kira. Kadang-kadang ada kos-kos yang kita tak boleh elakkan. Bukan tak boleh elakkan, kos-kos yang kita tak perasan. Ini kos datang kemudian lah. That's why margin tu amat penting. Okay. Macam orang kalau kamu tengok peniaga-peniaga yang di luar, ada sekarang yang dah lama, usaha lama ni. Dia boleh tahu bagaimana dia nak agak. Okay, contohnya macam katalah harga jubah. Okay, harga jubah wanita kan. Kalau dia beli kat kedai mungkin dia beli satu lai tu mungkin banyak kan. Bila banyak harga lebih murah, satu jubah tu harga RM30. Itu baru harga jubah tu. Tu harga kos yang dia pergi beli, pergi ambil dekat supplier apa semua. Harga dia buat sewa kedai kan, harga dia buat promosi kan, kos sewa kedai, kos promosi. Takkan nak jual lah RM40 kot. Dia kena kira lah semua. Okey, dia letaklah kat situ. Kesemua kali kos terlibat campur dengan kos dia pergi ambil, dan dia beli jubah tu bukan 30, jadilah katakanlah RM50. Takkan letak RM50. Margin letak sikit. Okey, saya letak double. Kalau dia letak sampai 100. Kenapa dia letak 100? Kena bincang juga. Sebab kadang-kadang ada juga dia melibatkan harga diskaun. Okey, letak harga 100. Letak harga 100. Kos semua dah cover dah. RM50. Dia letak tu harga 100. Margin. Okey, lepas tu dia main lah. Okey, letak 100. Lepas tu dia bagilah offer. Hari ni saya nak jual harga berapa? Katalah dia jual harga RM90. Kan? Lepas tu kamu pergi kedai dia. Bang, berapa jubah ni? 100, tapi saya offer ini RM90. Okey, bang boleh kurang lagi ke? Berapa adik nak? Alah bang, bagilah lebih kurang dalam RM60. Kamu kurang gila, kadang-kadang kamu letak murah terus. RM50. Oh tak boleh adik, mana boleh rugi ya. Ingat, dia sebut rugi sebenarnya tak rugi lagi. Dia dah untung dah. Sebab dia dah main dengan margin tadi tu kan. Okey.
Okey, dia dah ada satu harga dia dah sebenarnya yang dia dah tahu dah. Tak apalah macam ni lah, abang bagi kat adik harga RM70. Habis. Abang kata, murah pada RM70. Beli. So, dia dapat untung berapa? Dia dapat untung tak kurang daripada RM20 kat situ. Dan dia dah cover dah cost dia sebenarnya dah. Nampak untung RM20, cover cost dah cover dah. Semua sekali. Saya silap, daripada tu pun dia dapat sikit lagi. Okey, itu cara dia berniaga. So banyak harga-harga dimain kat situ. So kalau kita kena fikir macam tu. Bagaimana kita nak survive kita punya perniagaan ni untuk terus maintain pada macam tu. Okey, so pastikan jumlah kos sentiasa terkawal. Terkawal. Pastikan skim komisen tidak mempunyai impak yang negatif dan pada margin. Margin dilaburkan pada inventory juga adalah tujuan pembangunan produk. Kena ingatlah, margin kita laburkan ini sebenarnya kita nak gunakan sebagai bajet kita untuk tujuan kita nak perkemaskan produk kita pada masa hadapan. So, objektif agar dapat menentukan markup yang perlu diberikan kena pasti tahap kuantiti, jualan dan tempoh pulangan modal. Lepas tu pulangan modal tu amat penting untuk kita dapat balik. Pulangan modal, ROI, Return of Investment. Oleh itu tetapkan harga yang betul-betul bersesuaian. Jadi tadilah mainkan dengan harga tadi tu. Harga 100 mesti ada harga diskaun, kan? Dan sebagainya. Tipu lah, saya beritahu awal kepada kamu lah. Tipu lah. Kalau orang bisnes ni, dia kata dia rugi. Tak rugi sebenarnya, dia untung. Tak banyak mana pun tapi tetap untung. Dia untung mungkin RM10 untuk untung juga. Jangan kata, adik, saya rugilah adik. Ini kalau saya jual ni masih rugi banyak. Tak adalah, orang bisnes memang tak akan rugi sebenarnya. Sebab dia dah baca dah, dia dah study dah harga-harga tadi tu dengan kos-kos yang dilaburkan. So sistem itu tentang melibatkan kos, cara kita nak manage kos tadi tu. Okey, seterusnya yang kita kena tahu juga dalam perniagaan online ini ialah sistem pengedaran dan juga komisen. Okey. Komisen ni, peratus komisen ni dia akan ada dua keadaan, satu maksimum, satu minimum. Kenapa saya katakan ada dua, minimum dan maksimum? Dia bergantung kepada peringkat-peringkat pengedaran. Pengedaran distribution channel lah. Daripada pengeluar, daripada pemborong, stokis atau ejen kepada pengguna. Okey. Lagi dia punya, lagi orang kata apa dengan ayat yang mudah, lagi sikit dia punya proses pengedaran tu, perbezaan komisen tu ialah semakin besarlah. Semakin besar. Daripada pengeluar sampai pengguna. Direct terus. Confirm. Dia punya nilai komisen tu memang besar. Kalau dia nak kurangkan, nak pastikan dia punya produk tadi itu dapat sampai kepada pengguna dengan baik, dia adalah sistem ejen digunakan. So komisen untuk ejen ni pun perlu kita tentukan, ataupun pemborong dan dengan stokis ataupun ejen. Okey, ni kamu biasalah kita gunakan konsep ni. Kata apa, lagi banyak dia punya kaki kat bawah-bawah tu, dia punya komisen tu mungkin kurang sikit lah kan. Okey. Realiti perniagaan sesungguh pun sudah berniaga agak lama tetapi masalah tetap wujud. Kenapa perkara ini berlaku? Pertama, tiada perancangan keuangan. Betul, tak ada perancangan keuangan. Okay, ramai usahawan gagal dalam perniagaan disebabkan perancangan keuangan yang tidak jelas. Tidak jelas, tidak sistematik. Apa yang saya share tadi tu, ini yang saya cuba nak tekankan. Tidak menetapkan KPI yang jelas. KPI ni apa? Target lah. KPI target. You nak achieve berapa? Sebab tu kalau kamu tengok orang yang berniaga ni, bisnes, dia ada satu target KPI dia. Dia kata, saya berniaga sehari ini saya nak target 500. Setiap hari dia target 500. Kenapa 500? Dia kata 500, kalau bawah pada 500, pening kepala. Sebab apa pening kepala? Sebab banyak kos-kos yang dia kena cover. Sebab itulah orang berniaga ni, dia dah tahu berapa banyak yang patut dia kena dapat sehari. Target. Kalau dia kata sehari 500, dia akan pastikan 500. Lepas 500 dia, okay fine, lagi lah. Yang lebih-lebih tu dia akan achieve sebagai profit lah. Tapi dia tahu, dia punya target ialah 500, itulah target yang paling minimum sekali dalam perniagaan sehari. Maknanya kalau orang lama bisnes ni, dia dah tahu dah. KPI apa dia akan target. Contoh dia kata, jual kereta kan, jual kereta, jadi ejen kereta, dia pun tahu. Satu bulan tu dia akan target berapa biji kereta dia jual. Kalau tak banyak 20 biji kereta contohnya, dia tahulah apa kesannya kepada operasi perniagaan dia. Dia kata target saya untuk bulan ni 20. Lepas 20 je, okey, lega dah. Yang lebih-lebih tu sebagai orang kata apa macam bonus lah.
Sebab apa? Sebab dia tahu berapakah kos operasi yang terlibat dalam perniagaan dia. Daripada segi nak bayar api, air, sewa kedai, pekerja-pekerja, dia dah tahu dah semua tu. Sama juga orang yang berniaga mana-mana tempat. Dia jual di restoran ke, dia jual kat mana-mana jenis perniagaan, dia dah tahu apa KPI yang dia target setiap hari. Dan kalau dia lepas KPI ni, bagi dia dah capai matlamat dia. Kalau lebih, dia kira satu bonus lah. Macam tu. So KPI kena ada dalam perniagaan, KPI kena ada. So tiada sistem pengurusan wang yang sistematik. Satu perancangan, satu sistem pengurusan wang. Tiada strategi yang realistik. Strategi dia pelik-pelik. Untuk mencapai keuntungan dalam tempoh 3 tahun. Very wide targeting. Tak jelas, terlalu besar. Target, saya nak pastikan pendapatan saya, keuntungan saya meningkat sebanyak 30% setiap tahun. 30% tu apa dia? A, B, C, D, E, F, G. Pak dia tahu dah susun. Sebab itulah bila kita buat bisnes yang betul-betul bagus, dalam business plan, kalau anda buat bisnes dalam business plan itu sebenarnya dia boleh katakan dia realiti dalam bisnes lah. Sebab bila you buat business plan ni, you membuat kajian. Dia bukan ramalan, dia dah kajian lah. Ramalan tu mungkin melibatkan anggaran sahaja. Tapi kajian telah dibuat. Okay? So dia dah tahu dah berapa banyak kos yang terlibat kalau dia betul-betul buat dengan kos-kos yang telah dikenal pasti. Dan bila ini berlaku dalam pembangunan rancangan perniagaan, apa yang saya nak cuba kongsikan dengan anda adalah dalam business plan ni, dia telah membantu kita untuk melihat dengan lebih realistik dalam perniagaan. Okay, realistik. Siapa tanya, cik apa itu business plan, cik? Dulu masa ambil subjek entrepreneurship, kamu dah ajar tentang rancangan perniagaan kan? Okay, itu yang saya maksudkan. Okay, sebab apa saya katakan kat sini? Sebab bila you buat business plan, sebenarnya you sedang membuat anggaran kos. Kos pentadbiran, kos pemasaran, kos operasi. Akhirnya kamu akan tahu berapa banyak kos yang terlibat untuk tujuan perniagaan ini. Itu dinamakan sebagai rancangan keuangan. Dalam rancangan keuangan pula, dia akan beritahu kos kamu kos apa. Kos untuk bahan mentah, kos untuk gaji, kos untuk sewa, kos untuk fasiliti, macam-macam kos. Dari sini kamu akan tahu berapa banyak kos keseluruhan terlibat. Dan berapa banyak modal yang kamu ada yang boleh menampung. Di situlah kamu akan tahu berapa banyak pinjaman daripada pihak bank yang kamu boleh buat. Bila kamu ada satu perancangan yang baik macam ni, kamu akan tahu di manakah sumber keuangan yang kamu patut perolehi dengan jumlah yang sepatutnya. Kesilapan kita sebagai usahawan, kita main belasah saja. Aku rasa nak buat kedai ni lebih kurang 60,000 lah. Okay. So aku cari duit kat bank 60,000. Bila dah buat, alamak banyaklah habis, dekat 200,000 habis. Contoh macam tu. Ada pula pinjam 60,000 je, tapi bila buat ada lebih 30,000. 30,000 lagi tu dia pinjam. 60,000 dia pinjam. 30,000 dia pakai punya, 30,000 je dia ada. Baki tu 30,000. You ingat bila you dah pinjam dekat bank, you kena bayar balik tau setiap bulan. Bagaimana nak jaga 30,000 tu supaya tak disalahgunakan. Sebab itulah kalau boleh buat perancangan keuangan yang baik untuk satu perniagaan. Supaya kamu tidak terover meminjam pada pihak bank. Takut nanti kamu tak mampu untuk membayar balik setiap bulan. Okey, kalau kamu cek nak labur lah RM30 tu, RM30,000 tu, boleh labur. Kalau pelaburan kamu tak berjaya, apa jadi? Duit kamu lesap, dia habis, akhirnya hutang kamu bertambah. So, tiada SOP yang kemas. Dalam perniagaan mesti ada SOP yang kemas. SOP ni ialah standard of procedure. Okey, tata cara yang standard. Okey, rangka strategi yang jelas. Review pendapatan bulanan semasa, dapat pendapatan review balik, kedudukan kewangan dan analisa aliran tunai terkini, data diperoleh daripada transaksi ledger bulanan yang betul-betul kemas, melakukan perbandingan di antara ramalan aliran tunai dengan aliran tunai semasa. Ramalan ni ialah jangkaan saja, belum betul-betul ke tidak, dan bandingkan aliran tunai semasa. Sebab itulah kita kena buat dalam business plan, kita kena buat bank statement, nyata kewangan untuk nak tengok aliran kewangan dari itu. So, review plan perniagaan dengan prestasi perniagaan semasa.
iaitu review strategi pengedaran, struktur pengedaran dan struktur komersial, dan juga review strategi pemasaran, kempen pemasaran dan kos per iklanan. Sentiasa. Review ni apa tujuan? Untuk kita nak tengok balik check and balance. Okay, check and balance. Okay. Analisa KPI jualan dan aliran kewangan, antaranya kita kena ledger lah kalau masuk duit, catat. Sebab itulah saya nasihatkan kamu gunakan portal Go e-commerce itu untuk mencatat segala aktiviti jualan kamu harian. Okay. Ataupun kamu rasa tak ready, kamu buat ada satu buku, catatkan jualan kamu. Kena pasti pulangan kos versus jualan. Kos dan versus jualan. KPI bandingkan ujuran dengan semasa. Berapa kamu jangkakan dan berapa banyak kamu dah capai, dan strategi kena pasti langkah yang perlu diambil. Antaranya cadangan, kos promosi yang perlu digandakan, meningkatkan kos promosi online, menambahkan staf jualan ataupun meningkatkan juga kos promosi offline. So di sinilah pentingnya pengaruh yang luaran ataupun pengaruh dalaman. Dalaman ni apa dia? Diri kita, sikap kita, mungkin cara kita bekerja, masa kita. Mungkin luaran tu ialah orang lain lah yang terlibat, pihak yang terlibat, agensi yang terlibat, keadaan persekitaran, cuaca ataupun fizikal ataupun isu-isu semasa yang menyebabkan kita boleh terjejas. Contohnya macam COVID-19 kan. Bila berlaku COVID-19 kita kena review balik kita punya perniagaan kita. Okey, analisa senario bisnes. Ni contohlah ini contoh dia, aliran tunai syarikat ABC, kuantiti bahan 1000, kos bulanan katalah RM40, harga jualan RM150. Okey, kuantiti terjual 500. Okey. Dan juga 600. Okey, kuantiti jualan ejen 250 dan juga the next ialah 300. Okey, katalah jualan kata 75,000, ramalan dijangkakan 90,000. So kita kurang 15,000. Okey. Itu cara nak kira lah. Okey. COGS COGS ni, kos bahan terjual. Kalau ikut kat sini maksudnya membezakan dua lah. So kita kena tahu analisa senario bisnes. Yang ni ialah yang sebenar. Yang ni yang kita ramalkan. Ramal ni kita jangkakan. Kita ramal 600, sebenar 500. Kalau kuantiti jualan ejen 250, kalau katakan yang kita ramalkan mungkin 300. So hasil daripada kuantiti terjual dengan kuantiti ejen ni kita darabkan dengan harga jualan, kita dapatlah 75,000 ni. Tapi dibayangkanlah, inilah perbezaan. Kita kaji apa yang kita buat dengan apa yang kita ramalkan. Ramal ni bila kita buat sebelum ni. Contohnya macam ni. Bulan 12, 2020, kamu ramalkan jualan 600. Kan? Okay, bila masuk bulan Januari je, jualan kamu 500. Itu maksud saya tadi tu. So tengok, berapa banyakkah dia punya perbezaan antara ramalan dengan jualan yang sebenar. Untuk melihat kepada apa? Kaji balik apa elemen-elemen yang boleh menjadikan dia jadi macam itu. Okey? Tapi ramalan kamu ni tujuan dia untuk melihat balik lah. Dia macam kita belajar dekat poli lah kan. Masuknya SEM 1 dah, katalah masuknya SEM 4 sekarang ni. Kamu sekarang SEM 4. Okay. Awal semester itu, awal bulan 3 itu kamu dah ramalkan. Subjek digital saya ni dapat, saya target tengok pada keadaan subjek ni, saya target lah 3.8. Apa target? Okay, 3.8. Okay, bila kamu tengok balik kamu punya pencapaian 3.8 saya target kuis saya dapat ni. Saya target saya punya ni dapat ni, dapat ni. So bila result keluar kita tengok alamak, kuis patutnya dapat 80, tiba-tiba dapat 50. Nampak? Bila ini berlaku, apa jadi? Kemungkinan besar kamu punya CGPA kamu pun akan berubah. Faham tak? Itu tujuan kita buat kaji analisa senario bisnes ni. Kan? Okey, sebelum dia terus merebak, menjejaskan yang lain, cepat-cepat kita kena fokus balik. Okey, kalau macam tu, kalau dah turun yang ni, saya kena pastikan tugas saya kena buat baik-baik betul. Kalau dulu saya target tugas saya dapat B+, saya nak pastikan dia dapat A+. Yang ni mungkin saya kena naikkan A+. Sebab apa? Kalau kamu tak kemaskan balik yang depan-depan ni, kemungkinan besar dia akan menjejaskan keseluruhan result. Dalam perniagaan, macam ni juga. Tujuan kita
supaya tak terbawa ke bulan seterusnya. Kalau bulan Januari target 90,000 jualan, tiba-tiba jadi 75,000 saja, kita dah rugi 15,000. Kemungkinan besar kamu target untuk tahun yang keseluruhan, mungkin kamu ada target dia kan. Okey, saya target keuntungan untuk tahun 2021 1 juta. Untuk dapat 1 juta ni, dia punya pengeluaran hasil pendapatan jualan ni, kamu kena tahu setiap bulan berapakah nilai target. Kan? Dan untuk mencapai setiap nilai target itu, kamu kena ada ramalan dia. Okey, katalah 1 juta. 1 juta tu bersamaan dengan 1 bulan sekurang-kurangnya kamu dapat 100,000, katakan. Kan? 100,000, 1,000, 1,000, 1,000, bulan ke-10 1 juta, kita dah sampai 1.2 juta. Dengan syarat setiap bulan kena dapat 1,000 lah. So, kamu target lah. Sebelum masuk bulan Januari tu, kamu dah target lah. Okey, pastikan Januari ni aku akan dapat 1.2 juta. Tengok-tengok sale kamu hanya 800,000 saja. So, hilang lebih kurang sekurang-kurangnya habis 300,000 tak capai. Nampak? So, kaji sebab apa tak capai. Cek balik lah. Mungkin sewa kamu ni, mungkin sewa tempat kamu tu terlalu mahal. Okay, kalau terlalu mahal, macam mana kan? Okay, cek lain-lain. Mungkin gaji. Mungkin ada pekerja-pekerja yang terlebih overtime ke, utility ya. Kadang-kadang kita punya penggunaan elektrik berlebihan dan sebagainya. Ataupun kos pemasaran kita terlalu meningkat. Kos pemasaran tinggi tapi tak ada apa-apa efek. Cek balik kat mana kesilapan kita, logistik kita. So kita kaji baliklah. Bila kita dapat kaji balik dan kita kena pasti kelemahan kita, di situ kita akan kemaskan balik dan kita kena ni. Ataupun kita punya kos bahan mentah kita terlalu mahal. Kita kena carilah supplier lain yang boleh tawarkan harga lebih murah lagi. Untuk memastikan apa kita target tu tercapai. Sebab itulah analisa senario bisnes ni perlu ada dalam perniagaan. Okey, kaedah mengkaji secara sistematik, pecahkan komponen aliran tunai. Yang ini lebih spesifik lah kalau kamu nak belajar ni, teknik ni. Itu di mana margin kat atas jualan, faktor yang dari segi segmentasi, kos bahan dan juga harga jualan, pemasaran, sistem pengedaran. So, ini kamu kena buat satu persatu. Satu persatu tengok. Contohnya margin atas jualan, segi segmentasi, adakah segmen sasaran perlu dibetulkan? Cek balik, tengok balik. Kan, kalau dulu target hanya golongan lelaki saja. Sekarang ada orang wanita. Sekarang produk-produk ni, dia hanya target golongan wanita je. Dia tak tahu lelaki ni pun nak juga. Nampak segmen ni dah salah. Ada setengah segmen ni pula terlalu spesifik sangat. Kan, saya nak target kepada wanita saja. Lelaki tak nak. Sebab lelaki ni takkan nak guna produk ni, tak boleh. You tak boleh cakap takkan. You kena tahu juga. Ada lelaki yang nak produk macam ni juga. Okey. Macam kawan saya lah, dia buat bisnes, bisnes. Dia buat servis mengurut, servis mengurut. Target dia lah untuk lelaki saja dan wanita. Lelaki untuk tradisional dan juga sunnah. Nanti saya akan share cerita dia ni dalam saya punya sesi kelas akan datang. Apa yang menarik dalam dia punya segmen ni ialah dia target lelaki. Masa kami siapkan page tu, dia tanya saya, cikgu boleh tak kalau saya nak fokus lelaki? Saya kata okey je, tak ada masalah. Sebab dia tak naklah nak mengurut perempuan, nak lelaki saja. Sebab dia ni belakang sunnah kan. Urutan sunnah ni adalah urutan yang mana ada bacaan Al-Quran. Dia nak fokus lelaki saja. Saya kata tak apa, tak kisah. So bila dia buat macam tu, dia mengingatkan bahawa page dia ni hanya untuk lelaki saja. Dan masa dia buat targeting tu untuk lelaki saja. Rupa-rupanya bila tengok kepada feedback kepada page tadi tu, rupanya yang banyak hampir lebih dekat 30-40%. Okey, yang masuk dia punya page tu adalah golongan wanita. Besar tu, 30-40% golongan wanita. Padahal target hanya untuk lelaki page tu, tapi ramai pula wanita yang masuk. So maksudnya persepsi kita kat sini ialah mungkin wanita yang masuk itu tujuannya lah untuk dia nak mencari maklumat untuk membantu suami dia, mungkin nak bantu anak dia, dia punya parent, bapa dia kan yang ada masalah dengan badan, dalaman, macam-macam. Okey, berkaitan dengan kita panggil mengurut ni, dia ada macam-macam. Ada orang kena stroke, ada orang kena masalah mungkin gangguan dan sebagainya yang menyebabkan badan dia ada masalah, dia membulukan urutan sunnah tadi tu. So
jangan kita meletakkan segmen kita ni terlalu spesifik sangat. Kadang-kadang kita kena faham, kita punya perdagangan kita, orang lain pun akan tengok juga. Kamu kata produk kamu ni untuk golongan Melayu saja, tak boleh. Kamu tengok mungkin orang India dan Cina pun berminat. Kan? Kamu kata produk kamu ni untuk remaja saja. Mungkin di kalangan orang remaja, ada juga di kalangan orang dah dewasa pun nak juga produk ni. So, bila ada orang nak, maksudnya ada market lagi yang kita tak explore. So, ini akan menjejaskan kita punya segmentasi yang kita tetapkan dan boleh mengurangkan jualan kita. So, why not kita bukakan lagi kita punya segmentasi ini supaya nampak lebih jelas. Itu dimaksudkan dengan ayat ni. Okay? Sekali balik tentang kos bahan dan harga jualan, kos pemasaran, sistem pengedaran. Saya tak nak baca, saya tak akan ulas lah secara detail. Ini saya nak membaca. Supaya baca sahaja antara isu-isu yang berlaku dalam setiap perkara-perkara yang kita tekankan. So, rumusan analisa secara sistematik, pastikan tetapan KPI yang realistik, tetapkan KPI berdasarkan data historical, data-data lepas, KPI bulanan dan tahun yang lalu. So, kena ada data. Dan seterusnya, review data kewangan juga penting. Lihat pada kunci kira-kira dan juga penyata pendapatan. Ini dah belajar dulu masa kita buat business plan, dalam subjek entrepreneurship. Pensyarah kamu ada share tentang kunci kira-kira dengan penyata pendapatan. Ini penting untuk melihat kita punya data kewangan yang kita perlu tahu setiap tahun dalam perniagaan. Okey. So banyaklah formula analisa ratio yang dibincangkan kat sini juga. Saya tak nak share sangat yang ni sebab saya masukkan sebagai nota tambahan saja. Kalau kamu bacalah baca dan fahamkan apa yang dimaksudkan dengan formula analisa ratio ni sebagai maklumat tambahan dan juga analisa structure inventory pengedaran dan juga commission. Siapa yang buat business commission, yang meminat commission kena study lah pendekatan apa yang diguna pakai. Okey. Contohnya macam ni, pendekatan jual secara terus, berapa commission, okay, yang telah ditetapkan cadangan. Melalui ejen, macam mana pula? Melalui stokis, macam mana? Pemborong, macam mana? Okey, secara ringkas kat sini ialah analisa kos periklanan. Belum berniaga, guna nilai ujuran jualan. Kalau kita rasa kita punya kos iklan. Apa itu belum berniaga ni? Bergantung kepada kamu punya hasil lah perniagaan kamu. So, bajet iklan, 5-7% tadi jualan kasar. Cadangan lah dah berniaga guna nilai jualan tahun sebelumnya. Okey. Itu cara kita nak membuat bajet dalam iklan dengan cara melihat belum berniaga dengan dah berniaga. Belum berniaga ni maksudnya dia belum ada pengalaman dan dia tak tahu apakah risiko yang dihadapi dan dia akan guna cadangan daripada ramalan untuk yang ditetapkan. Katalah dia bajet kata 5 dulu. Tapi bila dia tengok 5 ini orang kata apa dah tak mencukupi, untuk the next punya bajet iklan dia kena up lagi berdasarkan yang lepas. Okey. Contoh macam inilah. Jualan kasar 600,000. Peruntukan iklanan 5%. Maka peruntukan bulanan secara purata adalah 2,500 bahagi dengan 12 bulan. Peruntukan antara online offline jika mampu. Untuk sebanyak ini. So, kamu kena ada peruntukan yang telah kamu tetapkan. Okey, dalam pemasaran digital, kita kena ada bajet. Apakah bajetnya? Fasa suspek, 10 RM, 10 ringgit dapat 1,000 suspek. Kita kena buat macam ni lah. Ini teknik dia. Fasa prospek pula. Dari 1,000 suspek, hanya 10% tunjukkan minat untuk, iaitu 100 orang. Saya suka buat macam ni dalam online. Kalau online saya katakan online. Contohnya kata saya buat, target saya katalah saya dah buat dish sebanyak 1,000. Saya target 10% yang cukup lah yang tengok saya punya page ni. Reach tu 1,000 tu maksudnya orang masuk dah 1,000. Cuma saya nak 10% saja yang betul-betul klik saya punya ni. Daripada 10% pula saya spesifikkan lagi. 10% lagi yang betul-betul berminat produk saya. Saya spesifikkan lagi yang 10% lagi tu. Mungkin yang nak beli. Maksudnya saya kecilkan lagi. Pun boleh juga macam tu. Fasa prospek iaitu dari 1,000 suspek hanya 10% untuk minat untuk membeli iaitu dalam 100 orang. Fasa belian pula daripada 100 prospek itu hanya 5% yang membeli iaitu 5 orang. Okeylah tu, kan? So jangan kita target terlalu tinggi sangat dalam perniagaan online ni. Okey?
Contoh dia katalah kamu ada buat SBA, kamu dah keluarkan kos iklan. Alright, kamu target daripada katalah kamu dapat tengok daripada target kamu tu 10,000 yang akan kamu reachkan. Maksudnya 10,000 yang betul-betul akan tengok page kamu. Tapi kamu target 10% je, tak payah banyak. Maksudnya 10,000 dah dengan 10%, tak kurang daripada 1,000 orang. Daripada 1,000 orang tu pula, kamu target 1,000 orang, 10% sahaja yang betul-betul buka page kamu dan memang akan buat engagement, klik ke apa ke. So daripada 1,000, 10% tu tinggallah 100. 100 tu kamu targetlah 5% yang betul-betul nak beli. So you dapat 5% daripada 100 lebih kurang dalam apa? 50 orang. Banyaklah tu dalam 5 orang daripada 100. Itu baru sekali. Kalau berkali-kali, bayangkanlah kalau satu hari ada 10 orang beli, kalau esok pula ada lagi 5 orang beli, lusa pula ada lagi, maksudnya produk kamu tu sentiasa ada orang beli. So itu cara kita letakkan bajet dalam pemasaran digital. Sungguh pun kos per klik tinggi, perlu ambil kira juga margin produk. Jika CPC rendah, yang ni kalau kita punya kos, kita punya per klik tu lah. Jadi kalau kita buat pembelian menggunakan SB Ad. Kalau kamu ada buat SB Ad, ini antara teknik yang kita gunakan, cara kita melabur dalam perniagaan online. Okey, secara ringkas di sini, pelan strategi mengembangkan perniagaan, kaedah merangka strategi, data prestasi tahun sebelum, kena pasti persentage peningkatan yang diinginkan, pecahkan nilai tambahan pendapatan kepada anggaran pendapatan, adakah melalui B2B, jualan business to business, kuantum jualan, ataupun B2C, business to customer, kuantum jualan, dan kita gunakan strategi B2B dan juga strategi B2C. B2B ni ialah business to business, maksudnya kamu selalunya dia melibatkan peniaga dengan peniaga. Kamu dengan pemborong. Katalah kamu stokis kan, kamu dengan pemborong. Kamu pemborong, kamu dengan pengeluar. Itu B2C, B2B. B2C ni bermaksud adalah business to customer. Business to customer apa? Kalau kamu customer, kamu dengan agent. Kalau katakan kamu customer, mungkin kamu dengan stokis, dengan pengeluar. Maksudnya C tu bermaksud customer, end user, pengguna akhir. So jangan lupa ambil kira faktor bajet pemasaran, faktor tenaga kerja, pemilihan medium periklanan dan juga konsep periklanan dalam kita nak membuat plan strategi pengembangan perniagaan. So dengan kata lain, dalam perniagaan ini adalah cukai-cukai yang dikenakan untuk perniagaan. Okay, yang dikira selama tempoh 12 bulan dan cukai ini kena bayar. Siapa yang kerja bukan gaji saya pun cukai kena bayar juga setiap bulan mengikut kadar-kadar yang telah ditetapkan. Kalau dalam perniagaan ditetapkan kadar lebih kurang 6%. Tahun cukai kepercayaan ialah lebih 500,000. Ni yang bagi GST lah. Okey, pendaftaran bahagian-bahagian customer kerja kena buat. Siapa yang ada bisnes, yang dia punya bisnes ni lebih daripada 500,000 ke atas ni, okey, so kena buatlah pencukaian. Cukai ni dia kenakan jugalah kepada siapa-siapa yang menjalankan perniagaan. Sebab tu kena sentiasa up to date lah dengan pihak LHDN ni. Jangan lari daripada cukai lah, jangan lari daripada cukai. Sebab kalau cukai ni kalau kamu tak bayar, impact ni ialah kamu ibaratkan macam penjamun lah buat bisnes. Orang bila-bila masa je orang cari. Lepas tu orang kejar tu. So kalau kamu kena bayar supaya kamu nak elakkan daripada kamu dikejar oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. So kalau bisnes kamu mencecah lah pada satu angka yang telah ditetapkan. Dia bukan cukai ni, bukan kalau setakat jual nasi lemak tu tak adalah kena cukai pun. Okay? Kalau setakat nak jual satu bulan dapat 5-6 ribu pun taklah banyak mana pun cukai yang dikenakan. Tapi kalau dah mencecah beratus-ratus ribu tu nak kena spend cukai. Kalau you imagine company yang besar-besar ni yang pendapatan sampai berjuta-juta ni, you bayang dia punya cukai dia pun berjuta-juta juga pada masa yang sama. So kena berhati-hati dalam kita berniaga ini. Kalau kita banyak kita punya jualan kita kena declare lah. Kalau tidak, dia akan cari kita. Sebab kerajaan akan tahu berapa nilai jualan kita. So jangan nak kata nak elak kan. Tetap kena declare juga. Kalau kena sikit pun tak apalah. Janji kamu bayar cukai untuk perniagaan. Dan jangan lupa zakat lah. Zakat perniagaan pun kena ada juga dalam
perniagaan kamu. Okey? Kelas, saya bercakap panjang ni, tak break langsung topik kita pada pagi ni, tapi itu yang saya nak share dengan kamu tentang financial management. Tapi saya juga ada masuk topik yang luas sikit, itu sebagai makluman saja. Tapi dalam topik kita hari ini, apa yang kamu boleh faham adalah perkara-perkara yang penting. Apa yang penting di sini yang saya nak cuba ulaskan balik tentang business entity concept. Kita faham yang ni. Kamu dengan bisnes dua entiti yang berbeza, bukan sekali, separate. Bisnes, personal, dua benda yang berbeza. Perkara yang kedua ialah tentang, kena ingat dalam perniagaan, kita kena ada current account, bukannya saving account. Sebab current account ni sesuai untuk perniagaan. Sebab dia banyak kelebihan dia. Yang ketiga, kena tahu apakah sumber kepada kewangan untuk perniagaan, daripada hutang yang kita buat daripada bank, melalui pinjaman, melalui leasing, hire purchase overdraft ataupun revolving facilities atau factoring, ataupun melalui mana-mana pihak-pihak yang kita boleh dapat. Contoh daripada personal, family, atau daripada pelaburan daripada orang luar, angel investor, pelabur daripada agensi-agensi tertentu, ataupun equity crowdfunding. Termasuklah margin untuk cost, makin cost. Ini pun tahu sikit. Dan selepas itu saya boleh share sikit tentang CAPEX. CAPEX ni dua jenis, satu cost of goods, satu OPEX, operation of expenditure. Cost operasi, cost operasi. Dan kita kena tahu apakah margin yang sebenar. That is the good topic yang kamu kena tahulah. Okey, yang lain-lain tu sebenarnya saya just orang kata apa, tambahan saja untuk berkongsi dengan anda secara simple saja kenapa kita perlu tahu secara lebih dekat. Tapi saya suka yang ni. Yang ni kena kita tahu konsep ni. Bajet pemasaran digital. Kita kena tahu berapa bajet kita. Kalau katakan you ada RM10, berapa you punya target? Berapa ramai you kena tahu prospek? Dan berapa banyak you kena tahu belian. Ini satu benda yang kita kena faham dalam bajet pemasaran digital. Okey, yang lain-lain itu sebagai extra note sajalah, sebagai tambahan. Okay, any question? Any question? Letih yang mengajar begini, saya rasa macam letih sangat. Okay, ada apa-apa soalan tentang topik yang kita bincangkan pada pagi ni? Kalau nak respon? Ada. Ada ke ada yang tunduk mengantuk dia? Okay, so rumusan dekat sini adalah kamu kena faham dalam perniagaan, kamu kena tahu kos yang terlibat. Itu yang penting. Meletakkan harga satu benda yang sukar tanpa kamu mengetahui kos apakah yang perlu kamu laburkan. Kos ini ada banyak jenis yang tadi share tadi kan. Ada kos yang melibatkan kos barang langsung pada produk yang kita keluarkan. Mungkin itu kos tetap dan kos berubah kita. Dan kos kalau kita identify lagi, ada banyak kos lain yang kita tak pandang. Kita kena tahu itulah kos-kos juga dalam kita punya produk yang kita hasilkan. Dan bila ini kamu dapat dengan jelas, maka senang untuk kamu tentukan berapa harga dengan melihat elemen tambahan seperti margin dan sebagainya. Dan inilah cara kita menentukan harga dalam perniagaan. Okey, itu saya rasa peringkasan di kat situ, dan saya minta kamu faham dan kamu dapat tahulah dan kamu cuba gunakanlah ilmu ini bagi tujuan perniagaan kamu yang kamu sedang jalankan sekarang ni, untuk projek saya, untuk projek kita, dan juga untuk tujuan perniagaan pada masa